Selamat sejahtera murid-murid, Cikgu Anin di sini. Dalam video ini kita akan berbincang tentang karangan yang bertajuk Kebaikan Penggunaan Pengangkutan Awam. Pelajar-pelajar, video ini sesuai untuk murid-murid tingkatan 1 hingga tingkatan 3 dan juga sesuai untuk murid-murid tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Murid-murid tingkatan 1 hingga tingkatan 3 bolehlah menggunakan karangan ini sebagai sumber rujukan untuk karangan umum. Murid-murid tingkatan 4 dan tingkatan 5 bolehlah menggunakan karangan ini sebagai sumber rujukan untuk karangan bahan rangsangan. Dan cikgu telah menulis karangan ini supaya semua murid dapat memahami maklumat dengan mudah. Okey, cikgu telah menggunakan perkataan-perkataan yang mudah difahami, struktur ayat juga mudah untuk difahami. Okey? Alright. Pelajar, awak tengok ya, tajuk kita ialah kebaikan penggunaan pengangkutan awam. Maka, penggunaan pengangkutan awam ialah topik. Ialah apa, didik? Topik. Ataupun dipanggil sebagai tema. Dan kebaikan. Cuba tengok, kebaikan. Kebaikan ialah kehendak soalan. Kebaikan ialah kehendak soalan. Faham tak? Kehendak soalan maksudnya didik, apakah permintaan soalan daripada murid? What the question asking from you? The question is asking you to write about kebaikan penggunaan pengangkutan awam. So that is kehendak soalan. Itulah kehendak soalan. Perkataan kebaikan membawa maksud yang sama dengan faedah, membawa maksud yang sama dengan manfaat. Okey, ada juga suatu perkataan baharu yang bernama, yang maksud dia yang berbunyi kemaslahatan. Kemaslahatan. Okey, kemaslahatan, faedah, manfaat membawa maksud yang sama. Okey, kita juga boleh menggunakan perkataan impak positif ataupun implikasi positif. Okey pelajar, cukup padam ya. Okey, sekarang dalam petikan pendahuluan, okey, setiap petikan cikgu nak murid-murid tingkatan 1 hingga tingkatan 3 tulis 5 ayat. Murid-murid tingkatan 4 dan tingkatan 5 untuk karangan bahan rangsangan kamu kena tulis 5 hingga 6 ayat untuk setiap petikan. Okey pelajar? Maka dalam petikan pendahuluan ni, okey, kita tulis 5 ayat. Ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat keempat dan ayat kelima kan? Ayat pertama sehingga ayat keempat kita panggil dia sebagai ayat topik. Kita panggil dia apa Didi? Ayat topik. Ayat pertama sehingga ayat keempat. Ayat topik maksudnya kita kena menulis tentang topik ataupun tema secara umum. We have to write generally about the topic ataupun tema. Ayat kelima kita panggil dia sebagai ayat kehendak soalan. Kita panggil dia ayat kehendak soalan. Kita kena sentuh kehendak soalan kita. Kita kena sentuh kehendak soalan kita dalam ayat yang kelima ataupun ayat terakhir petikan pendahuluan. Okey belajar-belajar. Okey, sekarang kita akan masuk pada petikan pendahuluan kita lah. Sekarang kita akan masuk petikan pendahuluan. Okey, tengok sini. Okey, petikan pendahuluan. Ayat pertama. Sejak beberapa dekad yang lalu, okey pelajar. Sejak beberapa dekad yang lalu. Dekad maksudnya 10 tahun. Dekad maksudnya apa? 10 tahun. Sejak beberapa dekad yang lalu maksudnya 20 ataupun 30 tahun lah. Okey. Sejak beberapa dekad yang lalu, kemudahan pengangkutan awam di negara Malaysia telah mengalami kemajuan yang pesat dan luar biasa. Okey, kita tulis tentang perkembangan semasa. Kita tulis tentang keadaan semasa. Memang kita dapat lihat kemudahan pengangkutan awam di negara kita telah mengalami kemajuan yang pesat, betul tak? Kalau kita bandingkan dengan keadaan 20 tahun yang lepas, 30 tahun yang lepas, keadaan pengangkutan awam, kemudahan pengangkutan awam di negara kita memang menunjukkan kemajuan yang pesat dan luar biasa. Sekarang kita masuk ayat yang kedua. Jika kita mempunyai, kini kita mempunyai kemudahan pengangkutan awam seperti LRT, MRT, kereta api dan bas awam yang berkelas antarabangsa. Kita sebagai rakyat Malaysia haruslah berasa bangga dan menghargai usaha pihak kerajaan yang menyediakan pelbagai kemudahan pengangkutan awam untuk marahan Malaysia.
Marhain maksudnya masyarakat. Marhain maksudnya masyarakat. Dan ayat terakhir ialah ayat kehendak soalan. Ayat terakhir adalah ayat kehendak soalan. Jika dikaji secara mendalam, penggunaan pengangkutan awam sebenarnya mendatangkan berbagai-bagai faedah kepada masyarakat, alam sekitar dan negara. Yang ni ayat apa Didi? Ayat kehendak soalan. Okey pelajar? Kita sudah sentuh kehendak soalan kita. Kehendak soalan kita apa Didi? Kebaikan. Maka di sini kebaikan kita tukar kepada perkataan faedah. Itu sahaja. Okey? Sekarang kita akan masuk petikan yang pertama. Antara faedah utama penggunaan pengangkutan awam ialah pengangkutan awam dapat mengurangkan kesesakan jalan raya di negara kita. Maka isi kita yang pertama ialah penggunaan pengangkutan awam dapat mengurangkan kesesakan jalan raya di negara kita. Inilah isi yang pertama. Sekarang, kamu sebagai murid, kamu mesti menghuraikan isi tersebut dengan baik. Kamu kena tanya soalan, bagaimanakah pengangkutan awam dapat mengurangkan kesesakan jalan raya? How usage of public transportation can reduce traffic jam? Kita kena tulis huraian dia. Cuba tengok. Masalah kesesakan jalan raya merupakan suatu isu yang dihadapi oleh rakyat di bandar-bandar yang besar seperti Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Melaka dan banyak lagi. Betul ke tidak pelajar? Masalah kesesakan jalan raya tentu dialami oleh masyarakat yang tinggal di bandar-bandar yang besar. Bandar-bandar yang kecil selalunya tak ada masalah kesesakan jalan raya lah. Dan sekarang kita kena tulis bagaimana pengangkutan awam boleh mengatasi kesesakan jalan raya. Penggunaan pengangkutan awam mampu mengatasi masalah kesesakan jalan raya secara berkesan kerana kuantiti kenderaan seperti kereta dan motosikal di atas jalan raya akan menurun secara drastik. Nampak tak? Bagaimana pengangkutan awam dapat mengurangkan kesesakan jalan raya? Kerana kuantiti kenderaan seperti kereta dan motosikal di atas jalan raya akan menurun secara drastik. Dan kita masukkan contoh. Contohnya, 30 orang individu dapat menggunakan sebuah bas pada masa yang sama. Cuba fikir pelajar. Kalau 30 orang individu dapat menggunakan bas yang sama, maksudnya kita boleh mengurangkan 30 buah kereta, 30 buah motosikal di atas jalan raya. Sebagai impaknya, impak maksudnya kesan. Impak maksudnya apa Dedek? Kesan. Sebagai impaknya, apakah kesan? Jumlah kereta persendirian pasti berkurangan di atas jalan raya. Kereta persendirian maksudnya personal vehicle. Contoh kereta kita, motosikal kita, itulah kereta persendirian. Our own vehicle. Okey, pelajar, ayat yang terakhir ni dipanggil sebagai ayat penegasan isi. Ayat terakhir ni dipanggil sebagai apa Didi? Ayat penegasan isi. Cuba tengok, pendek kata, penggunaan pengangkutan awam oleh majoriti rakyat Malaysia tentu berjaya mengatasi kesesakan jalan raya. Maka pelajar cuba tengok ya. Kita telah menggunakan perkataan pendek kata. Kita telah menggunakan penanda wacana pendek kata untuk menulis ayat penegasan isi. Dalam ayat penegasan isi, apa kita buat? Kita akan sentuh isi kita semula. Apa kita buat ini? Kita akan sentuh isi kita semula. Isi kita apa? Pengangkutan awam dapat mengurangkan kesesakan jalan raya di negara kita. Betul tak? Kita kena sentuh isi kita semula. Cuba tengok. Pendek kata, penggunaan pengangkutan awam oleh majoriti rakyat Malaysia tentu berjaya mengatasi kesesakan jalan raya. Kita sentuh isi kita semula. Kita ulang isi kita semula. Itulah ayat penegasan isi. Murid-murid tingkatan 1 sehingga murid-murid tingkatan 5 wajib menulis ayat penegasan isi dalam petikan isi anda. Anda kena mulakan karangan dengan ayat isi. Anda kena mulakan petikan isi dengan ayat isi. Tulis huraian, contoh huraian. Akhirnya kamu akan habiskan petikan isi dengan menulis apa? Ayat isi. Mesti ada ayat penegasan isi. Okey belajar? Okey, jom kita sambung. Isi yang kedua. Selain itu, kita mula dengan penanda wacana lah. Selain itu, penggunaan pengangkutan awam pasti menjimatkan masa. Maka isi kita apa dia? Isi kita, kebaikan pengangkutan awam yang kedua apa dia? Menjimatkan masa. Maka sekarang kamu kena tulis huraian. Bagaimanakah pengangkutan awam dapat menjimatkan masa?
bagaimanakah pengangkutan awam dapat menjimatkan masa? Inilah soalan saya. How public transportation can save our time? Awak kena huraikan benda tu. Okey, cuba tengok cikgu ada tulis huraian. Hal ini dikatakan demikian kerana maksudnya this is because pelajar, cikgu nak bagi kita satu perkara. Hal ini kerana salah. Hal ini demikian kerana pun salah. Hal ini demikian kerana pun salah. Faham tak Didik? Okey. Maka kamu kena gunakan hal ini dikatakan demikian kerana. Hal ini dikatakan demikian kerana penggunaan transit aliran ringan LRT atau monorail pasti mempercepat masa untuk sampai ke destinasi. Apabila contohlah kalau kamu nak pergi ke Kuala Lumpur, dari Shah Alam kamu nak pergi ke Kuala Lumpur. Kalau kamu menggunakan KTM, kereta api Tanah Melayu, ataupun kamu menggunakan LRT, kamu boleh sampai ke KL dalam masa 30 minit. Tapi kalau kamu menggunakan kereta, mungkin kamu akan mengambil masa 1 jam kerana kesesakan jalan raya lah. Okey, ataupun ada banyak lampu isyarat, okey, dan masalah-masalah yang lain. Tambahan pula, cuba tengok huraian seterusnya. Tambahan pula, bas-bas awam pula dapat bergerak di atas jalan raya secara lebih efisien kerana pihak kerajaan telah menyediakan laluan khas bagi bas awam. Contohnya, okey, mungkin mereka yang tinggal di luar Kuala Lumpur tak tahulah perkara ini. Okey, cikgu akan bagi tahu. Contohnya di Bandar Kuala Lumpur, laluan khas telah disediakan supaya bas-bas awam dapat berjalan secara lebih efektif. Okey, maka sesiapa yang menggunakan bas awam tidak akan menjadi mangsa kesesakan jalan raya. Maka di sini kita masukkan contoh. Sebagai contoh, kebanyakan jalan di Bandaraya Kuala Lumpur mempunyai laluan khas untuk bas awam. Kesannya, apakah kesan? Kesannya kita dapat tiba di destinasi secara lebih cepat. Dan ayat terakhir apa Didik? Cikgu dah bagi tahu tadi. Ayat apa? Ayat penegasan isi. Tuntasnya, masa yang tidak ternilai dapat dijimatkan melalui penggunaan pengangkutan awam, terutamanya di bandar-bandar yang besar. Dan apakah kata kunci kita? Apakah penanda wacana yang digunakan? Kita telah menggunakan penanda wacana tuntasnya. Kita menggunakan tuntasnya. Okey pelajar? Okey, sekarang kita akan sambung. Kita sambung ya dengan petikan isi yang ketiga. Isi yang ketiga. Di samping itu, kos pengangkutan dapat dijimatkan secara ketara melalui penggunaan pengangkutan awam. Di sini cikgu kata apa? Di sini isi saya ialah kita boleh menjimatkan kos. Tadi kita boleh menjimatkan masa. Sekarang kita cakap tentang kos pula, wang. Kos dapat dijimatkan, kos pengangkutan. Kita memulakan huraian. Kita kena tanya soalan, bagaimana kita boleh mengurangkan kos? Bagaimana kita boleh menjimatkan wang? Seperti mana kita sedia maklum, maksudnya as we know. Maksudnya apa Didik? As we know. Itulah dalam bahasa Inggeris. Seperti mana kita sedia maklum, harga bahan api seperti petrol dan diesel semakin hari semakin meningkat. Betul tak? Harga petrol, harga bahan api seperti petrol dan diesel semakin hari semakin meningkat. Tapi kalau tengok keadaan semasa pada musim virus COVID-19 ni, harga petrol memang telah menurun secara drastik. Tapi selepas masalah ini hilang, tentu harga petrol akan meningkat balik. Betul tak? Pemilik-pemilik, okey, jap. Okey, ini ayat isi kita. Okey, ini ayat isi kita. And then kita sambung dengan huraian. Seperti mana kita sedia maklum, petrol dan diesel semakin hari semakin meningkat. Pemilik-pemilik kenderaan seperti motosikal dan kereta terpaksa menanggung kos penjagaan dan penyelenggaraan yang mahal. Betul tak? Kita terpaksa mengeluarkan duit yang banyak untuk menjaga, untuk menyelenggara, untuk servis kenderaan. Tambahan pula, kadar bayaran tempat letak kereta terlalu tinggi sehingga mencecah RM5 bagi setiap jam. Contohnya di bandar-bandar besar seperti Melaka, Pulau Pinang, Kuala Lumpur, memang kadar bayaran untuk tempat letak kereta cukup-cukup mahal. Okey.
Melalui penggunaan pengangkutan awam, segala-gala bayaran kos ini dapat dielakkan. Tengok, apabila kita menggunakan pengangkutan awam seperti bas, seperti LRT, seperti KTM, monorail, kita tak perlu risau tentang kos-kos sebegini. Kita tak perlu fikir tentang kos penyelenggaraan kereta, kita tak payah risau tentang harga bahan api yang semakin meningkat, kita tak payah membayar bayaran untuk tempat letak kereta. Dan yang terakhir, akhirnya perbelanjaan harian dapat dijimatkan jika seseorang rajin menggunakan pengangkutan awam untuk pergi ke sekolah dan pejabat kerjaan. Tapi kerjaan kamu tukarlah. Kini ayat penegasan ya. Ini ayat penegasan. Akhirnya perbelanjaan harian dapat dijimatkan jika seseorang rajin menggunakan pengangkutan awam untuk pergi ke sekolah dan pejabat pekerjaan. Ini tukar sikit. Pejabat pekerjaan ataupun tempat pekerjaan. Okey, tempat pekerjaan. Tidak. Dalam ayat terakhir apa kita buat? Kita kena tulis ayat penegasan isi. Kita mula dengan perkataan akhirnya. Okey, belajar. Sekarang kita sambung. Kita sambung dengan petikan yang seterusnya. Isi yang keempat. Belajar, kamu nampak tak? Ini isi yang keempat, ini isi yang kelima. Cikgu sengaja masukkan 5 isi. Supaya kamu mendapat gambaran yang betul-betul baik, supaya kamu faham karangan ni dengan baik. Kalau keluar dalam exam, kalau keluar dalam ujian, tentu kamu boleh buat. Inilah motif saya. Jom kita sambung. Selepas itu, kadar faedah yang seterusnya ya, faedah penggunaan pengangkutan awam yang seterusnya. Selepas itu, kadar pencemaran udara dapat dikurangkan sekiranya rakyat Malaysia bersama-sama menggunakan pengangkutan awam. Maka kita cakap tentang kadar pencemaran udara. Okey, pencemaran udara memang dapat dikurangkan jika rakyat Malaysia menggunakan pengangkutan awam. Tapi sekarang kita kena tulis huraian. Bagaimana kita boleh mengurangkan pengangkutan awam? Kita tulis, memang tidak dapat dinafikan bahawa maksudnya we cannot deny that kenderaan bermotor di atas jalan raya melepaskan gas-gas yang berbahaya seperti karbon monoksida dan sulfur dioksida daripada egzos kenderaan. Betul ke tak? Kenderaan-kenderaan bermotor memang melepaskan gas-gas sebegini. Apakah kesan gas ni? Gas-gas sebegini bukan sahaja menyebabkan kesan rumah hijau. Kesan rumah hijau maksudnya pemanasan global. Tetapi juga menjejaskan kesihatan manusia. Betul ke tak? Penggunaan pengangkutan awam seperti LRT, MRT dan bas awam tentu meminimumkan pencemaran udara dalam jangka masa yang lama. Nampak tak cikgu bagi tahu? Apabila kita banyak menggunakan LRT, MRT, bas awam, lama-kelamaan pencemaran udara dapat diatasi. Dan ayat penegasan. Natijahnya kadar pencemaran udara dapat dikurangkan dan kebersihan udara dapat ditingkatkan melalui penggunaan pengangkutan awam. Okey dah? Okey, seterusnya. Okey, jom kita sambung. Isi yang terakhir adik-adik, isi yang terakhir. Pada masa yang sama, penggunaan pengangkutan awam tentu membantu meningkatkan pendapatan negara. Kita fikir, bagaimana penggunaan pengangkutan awam dapat membantu meningkatkan pendapatan negara? Kita tulis huraian. Saban tahun maksudnya setiap tahun. Saban tahun berjuta-juta pelancong asing datang ke negara kita kerana Malaysia memiliki kemudahan pengangkutan awam yang berkualiti antarabangsa. Betul ke tak? Every year millions of foreigners, tourists datang ke negara kita kerana negara kita mempunyai kemudahan pengangkutan awam yang berkualiti antarabangsa. Pelancong tentu tak akan datang ke negara kita kalau kualiti pengangkutan awam teruk. Betul ke tidak? They will never come. Okey? Sekarang kita sambung. Kewujudan sistem pengangkutan awam yang bertaraf dunia telah menggalakkan kemasukan pelancong asing. Kunjungan pelancong-pelancong asing ke Malaysia tentu melonjakkan pendapatan negara. Apabila pelancong-pelancong asing datang ke negara kita, tentu pendapatan negara akan meningkat. Melonjakkan. Cuba tengok perkataan ni. Melonjakkan maksudnya meningkatkan. Okey? Sebagai contohnya, kita masukkan contoh. Sebagai contohnya, pelancong-pelancong yang datang ke Malaysia tentu melakukan pelbagai perbelanjaan bagi tujuan makanan, minuman, kemudahan penginapan. Kemudahan penginapan maksudnya hotel lah, hotel, motel dan sebagainya. Dan kemudahan pengangkutan. Segala-gala perbelanjaan yang dilakukan oleh para pelancong akan menjadi sumber pendapatan negara. Okey, belajar? Okey, maka kita boleh tulis ayat penegasan. Minta maaf ya, cikgu lupa masukkan ayat penegasan dalam
dalam perenggan ni. Okey, kita boleh tulis akhir sekali, okey, kemudahan pengangkutan awam, tentu membantu untuk meningkatkan pendapatan negara. Habis. Okey, ini ayat penegasan. Okey, belajar? Okey, jap. Ayat penegasan cikgu tukar warna. Okey, ini okey. Yang apa yang cikgu tulis dalam warna pen warna merah ni ialah ayat penegasan istilah. Okey, sekarang kita sudah masuk petikan penutup, adik-adik. Petikan penutup. Okey, cikgu padam ya. Sebab cikgu memerlukan ruang. Okey, jom kita sambung. Okey, petikan penutup. Ayat pertama. Okey, murid-murid tengok ya. Okey, petikan penutup contohlah kalau kita tulis 5 ayat. Ayat pertama, okey, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, ayat kelima. Okey, ayat pertama ni kita mesti menulis ayat kesimpulan tajuk. Ayat pertama ni kita mesti tulis apa, Dedik? Dalam petikan penutup, ayat kesimpulan tajuk. Kita kena sentuh tajuk kita semula. Apa yang kita kena buat? Kita kena sentuh tajuk kita semula. Tajuk kita apa? Kebaikan penggunaan pengangkutan awam. Betul tak? Kita kena sentuh tajuk kita semula. Cuba tengok. Sebagai kesimpulannya, penggunaan pengangkutan awam tentu mendatangkan pelbagai kemaslahatan kepada masyarakat dan negara. Nampak tak? Cikgu tak tulis apa-apa informasi yang lain. Cikgu hanya kata pengangkutan awam mendatangkan pelbagai kemaslahatan kepada masyarakat negara. Mendatangkan pelbagai kebaikan kepada negara. Kemaslahatan maksudnya kebaikan lah. Okey, belajar. Okey. Ayat yang kedua. Ayat yang kedua ialah ayat cadangan. Ayat yang kedua, ayat yang ketiga, kadang-kadang ayat yang keempat ialah ayat cadangan. Ayat cadangan ni kita kena masukkan suggestion kita. Kita kena mencadangkan beberapa kaedah untuk meningkatkan penggunaan pengangkutan awam. Kita kena mencadangkan beberapa kaedah untuk meningkatkan kualiti pengangkutan awam. Itu kita kena masukkan ayat cadangan. Nanti dalam kelas-kelas kita, cikgu akan ajar cara untuk menulis, teknik untuk menulis ayat cadangan. Okey, belajar? Okey, jom kita sambung ya. Rakyat Malaysia haruslah mengutamakan penggunaan pengangkutan awam berbanding kenderaan persendirian dalam kehidupan seharian. Ini ialah satu cadangan. Rakyat Malaysia haruslah mengutamakan penggunaan pengangkutan awam berbanding kenderaan persendirian dalam kehidupan seharian. Ini ialah cadangan utama. Kerajaan Malaysia, terutamanya Kementerian Pengangkutan, mestilah membina kemudahan pengangkutan awam seperti stesen-stesen bas dan stesen-stesen transit aliran ringan. Ini ialah cadangan yang kedua. Ini cadangan yang kedua. Pihak kerajaan kena buat apa? Tadi rakyat Malaysia kena buat apa? Rakyat Malaysia perlu mengutamakan penggunaan pengangkutan awam. Cadangan yang kedua, kerajaan Malaysia kena buat apa? Kerajaan Malaysia haruslah membina kemudahan pengangkutan awam seperti stesen-stesen bas dan stesen-stesen transit aliran ringan seperti LRT di seluruh Malaysia dan bukannya Bandaraya Kuala Lumpur semata-mata. Satu lagi cadangan ialah kemudahan dan infrastruktur yang sedia ada perlu dinaik taraf. Pelajar, seterusnya kita kena menulis ayat harapan. Ayat harapan. Apa tu ayat harapan? Ayat harapan maksudnya kita kena memasukkan expectation kita. Apakah perkara yang kita berharap supaya berlaku pada masa hadapan? What are the things that we are expecting to happen in the future? So, kita boleh mula macam ni. Semoga rakyat Malaysia mengubah persepsi yang negatif. Persepsi yang negatif maksudnya pemikiran yang negatif, tanggapan yang negatif, mindset yang negatif tentang pengangkutan awam agar kadar penggunaan pengangkutan awam dapat ditingkatkan. Tengok rakyat Malaysia, ramai daripada rakyat Malaysia kita mempunyai tanggapan yang negatif kan. Pengangkutan awam ni susah lah. Pengangkutan awam ni leceh lah. Pengangkutan awam ni memang tak ada kita kata pengangkutan awam ni memang tidak boleh digunakan lah, tak efektif lah, tak berkualiti lah. Macam-macam alasan kita bagi, betul tak? Kita kena mengubah persepsi mereka. Kita kena mengubah tanggapan kita. Ayat harapan yang terakhir. Malaysia perlu menjadikan negara-negara seperti Singapura dan Hong Kong sebagai contoh supaya kualiti pengangkutan awam terus meningkat.
Dan pelajar, cikgu bagi satu tips ya. Dalam ayat harapan, lazimnya kita letak perkataan agar dan supaya. Kita mesti letak agar dan supaya dalam ayat harapan supaya kita boleh memberi penjelasan tentang apakah perkara yang kita berharap supaya berlaku yang berkaitan dengan topik. Okey, murid-murid, saya ada satu pesanan, tolong salin karangan ni. Okey, A to Z. Tolong salin karangan ini dalam buku karangan kamu. Kita akan buat satu karangan setiap minggu. We will do one karangan every week. Nanti dalam masa beberapa bulan kamu tengoklah kebolehan kamu untuk menulis karangan memang akan meningkat secara luar biasa. But tolong ikut, tolong ikut semua perkara yang saya beritahu. I can guarantee you the A. Okey belajar? So salin cantik-cantik, salin dengan kemas dalam buku karangan kamu. Okey belajar? Itu sahaja. Thank you so much.